supaya mereka tak boleh nak menyiksa Rasul-Rasul ini. Inilah uslub dakwah yang diguna pakai daripada dulu sampai sekarang. Kalau orang tahu, kalau ngaji bab uslub dakwah, usul dakwah, dia ada kaedah nak berdakwah kepada sesuatu kaum, sesuatu pihak. Maka dengan pendekatan yang dia buat itu boleh meringankan kezaliman, boleh meringankan siksaan kepada Rasul-Rasul, atau boleh menangguhkan sekejap. Tentang muslimin muslimat rahimakumullah, dia kata apa dia? Dia kata lagi, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, yang maha pengasih ini menghendaki dirinya ditimpa musibah, menghendaki diri dan ditimpa kemalangan, maka tidak akan berhajat kepada pertolongan siapa-siapa pun. Tak ada orang yang tak ada berhajat kepada siapa-siapa pun, kecuali pertolongan itu berhajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia guna uslub, kalaulah aku ditimpa musibah, aku ditimpa kecelakaan, siapa yang nak boleh tolong aku? Tak ada orang boleh tolong aku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seolah dia bagi persoalan itu, bagi mereka renung, bagi mereka selidiki, bagi mereka fikir. Siapa pun tak boleh tolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hampa nak buat aku hari ni, kalau Allah tak izin, tak jadi. Dia kata seolah-olah begitu. Kerana Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah pada hakikatnya tidak mampu dan tidak boleh memberikan pertolongan untuk menyelamatkan kita daripada malapetaka. Ditimbulkan persoalan, suruh kaum dia fikir. Bukan nak pergi celah Tuhan apa tak. Dan ada ustaz ada terlepas cakap, betul lah ustaz cakap, tapi dia terlepas, dia tak boleh nak kata lagu tu sepatutnya. Kan dalam surah Al-An'am Allah sebut dah, jangan kamu menghina ataupun mencaci Tuhan-Tuhan ataupun sembahan-sembahan mereka. Nanti dengan mereka pula, bila mereka tahu kita caci Tuhan mereka akan caci Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka tak tahu. Maka hakikat Tuhan-Tuhan palsu yang mereka sembah itu tak tahu apa pun, tak boleh nak bagi pertolongan kepada mereka pun. Uslub dakwah kita, salah satunya kita timbulkan persoalan, bagi mereka fikir balik, betul ke tak apa yang mereka kata, apa yang percaya, betul ke tak apa yang percaya. Maka tak ada siapa-siapa yang boleh nak tolong, tak boleh nak bagi mudarat atau bagi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dia kata lagi Ibn Najjar, Allah rakamkan dalam surah Yasin ucapan dia. Kalau aku ni melakukan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku percaya kat Tuhan lain, aku kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pembantu dia, Tuhan lain tu ada kuasa sama macam Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah aku ini dalam keadaan sesat yang nyata. Lagi terang. Ini dia sambung lagi cakap dengan kaum dia. Dan kalau aku ni sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping juga aku duk percaya kepada benda lain, aku duk beriman kepada hak Tuhan hak lain, tentulah aku ni sesat. Kan? Hala ni benda orang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Kan? Cerita-cerita khurafat.
duk percaya hak benda-benda lain daripada Allah Subhanahu wa taala umpamanya. Bukan dia tak sembahyang, dia sembahyang tapi dia percaya. Bewak lalu depan dia tak boleh pergi dah. Kan? Percaya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang juga. Kan? Tapi dia percaya dekat benda-benda lain selain Allah Subhanahu wa taala boleh bagi mudarat. Itu tak betul. Itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Maka dengarkanlah nasihat aku. Aku dah telah beriman kepada Tuhan kamu, Tuhan aku, Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Aku dah beriman dah dekat rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Aku percaya cakap-cakap mereka ini. Mereka ajak aku, mengajak kita untuk sembah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sembahan-sembahan berhala ini. Fasma'un, ikutlah, dengarlah nasihat aku ini. Dia kata lagu tu. Itu Allah Subhanahu wa taala dia beritahu kepada mereka dia sembah Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada ketiga-tiga orang rasul itu. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang pasti dan tidak mungkin dapat digoyah ataupun diubah lagi. Dia dah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan, keimanan dia kepada rasul-rasul ini tak goyah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada rasul-rasul ini. Dan dia beritahu pula, dia isytiharkan diri dia beriman. Maksud dia berani. Seorang yang berani. Walaupun dia tahu ni puak-puak yang depan dia ni bukan baik. Ni zalim ni. Dia pun boleh buat apa saja, boleh tangkap dia. Dia boleh penjarakan dia bersama-sama dengan rasul-rasul yang mereka tangkap itu. Tapi dia berani berkata benar walaupun dalam keadaan bahaya. Akibat dia pada tuan-tuan, daripada tindakan yang sangat berani, lalu dia terpaksa berhadapan dengan tentera negeri berkenaan. Dia akan berhadapan dengan tentera